useful. Jadi hari ini apa yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan adalah tentang satu revolusi pisau torek. Revolusi ni maksud saya satu benda yang kita buat daripada scratch untuk perubahan tadi. Mana kita bukan modify, kita bukan buat, kita buat daripada scratch, daripada kajian. Jadi sebelum tu saya terangkan dulu, sebelum ni kita pernah dengar motoring. Motoring adalah satu jenis pisau bermotor yang dipakai sekitar tahun 90-an, tetapi telah berhenti digunakan pakai, dan saya sendiri tak pernah berjumpa dengan motoring. Apa yang kita nak bawa hari ini adalah satu sistem pisau bermotor yang kita telah buat kajian untuk mengurangkan ataupun faktor yang kita utamakan adalah ergonomi, iaitu faktor kesihatan. Contoh, saya terangkan ketika berlaku proses penorehan, kita ada 3 cara penorehan lah. Satu, normal, kita beri tegak. Dua, kita bongkok. Ketiga, terhadap parah ke kawal, iaitu kita akan meninggikan kaki bahu. Setiap kali gerakan ini tadi akan mengakibatkan kita panggil sebagai pergerakan yang output, akan mengakibatkan lenguh di sebahagian bahagian seperti mana yang kita tulis kita nyatakan dalam kata. Jadi hari ini dengan kajian yang kita buat ni, kita try pegang apa yang paling sesuai sekali kita punya tangan ni supaya tak lenguh. Kajian mengatakan musculoskeletal ni MSD yang terbaik untuk jadi ergonomik, kita perlu ada barang tu kurang daripada 2 kilo. Lebih daripada 2 kilo dia akan memberikan beban yang lebih kepada tangan-tangan kita ni lah. Jadi apa yang berlaku, ini adalah design yang kita buat dan ini adalah sistem pemotongan dia. Wrist motor digunakan untuk menggantikan sistem pemotongan biasa, iaitu kita menoreh sikit-sikit. Kerja itulah yang dikenal pasti mempunyai masalah, penyumbang masalah terbesar pada MSD, musculoskeletal disorder tu tadi. Jadi kita gantikan menggunakan sistem motor, menggantikan sistem menoreh itu tadi. Jadi tuan-tuan, saya nak minta ampun, saya minta maaf, produk belum siap. Cuma apa yang saya boleh sampaikan kat sini, kita cuba nak bawakan konsep kepada tuan-tuan supaya kita buka minda kita, benda ni tak mustahil. Jadi hari ni saya simpan dalam kotak sebab segan nak tunjuk orang ramai lalu dalam. Okay, dengan juri saya terpaksa tunjuk jugalah. Ya, okey. Ini contoh yang kita nak cuba bawa kepada tuan-tuan. Okey, yang tak ada adalah motor. Kita punya handle kita dah buat dah. Jadi motor ni kita perlukan kajian sebab kita bukan ambil modify, kita perlu buat motor ni daripada scratch. Jadi sekarang ni kita sedang bekerjasama dengan UKM untuk mencari motor yang terbaik. Macam mana nak menggantikan sistem penorehan ni tadi. Jadi saya tunjuk pada tuan-tuan sebagai contoh ni cara pegang dia. Dia memang ngam lah dengan tangan kita. Jadi sistem penorehan dia akan bermula daripada sebelah kanan ni tadi. Motor dia akan bergerak ke kiri, tetapi kita menoreh daripada kiri ke kanan. Jadi saya nak tunjuk pada pokok lah untuk menunjukkan dia punya aplikasi. Apabila kita mula melakukan penorehan, kita akan start daripada kiri. Motor berada di kanan. Motor ni tadi dia akan bergerak ke kanan, ke kiri. Jadi dia akan memotong. Bila kita lalukan pisau ni, dia akan memotong mengikut pergerakan tu lah sampai ke ujung. Jadi yang tinggal hanyalah kita perlu gerakkan dengan sudut 30 darjah yang tadi. Tak ada lagi beban yang kita letak pada pergelangan tangan kita, dan alat ni kita akan cuba buat seringan-ringan yang mungkin. Dan dia akan menggunakan sistem battery charge. Kita boleh buka keras sikit okey, bateri kita boleh charge. Okey, ni kami dia menggunakan kayu lah. Jadi seterusnya saya ingin terangkan, apabila mesin ni siap, kita akan mula ni adalah benda yang kita tetapkan, iaitu pertama kita setkan orang dan tempat tu tetap semua akan sama ada menoreh dengan pisau torek biasa ataupun dengan wrist motor. Dan terusnya manipulated variable, tapping tu alat yang berbeza, pisau torek dan juga wrist motor. Seterusnya responding variable, apa yang berlaku apabila proses itu berjalan lah. Jadi kajian ni kita akan menggunakan dua teknik test to use to take data. Pertama adalah EMG, myography, di mana nanti saya akan tunjukkan dia punya tu dan NCV. Nanti saya boleh bagilah link ni Jadi area yang akan kita kenal pasti adalah area tangan, pergelangan tangan, elbow, siku, seterusnya lower back, belakang kita, shoulder, neck untuk torehan parahan itu tadi, dan juga knee, lutut kita apabila kita melakukan sistem penoreh membongkok itu tadi. Ini adalah contoh ujian yang akan kita lakukan ke pisau ni dah siap. Kita nak kenal pasti betul ke pisau ni ergonomik.
betul ke pisau ni tak memberikan impact kepada tangan seperti mana yang keluar-keluarkan. Okey, seterusnya ini untuk kena pasti di elbow, kita menggunakan sistem ni. Dan seterusnya ini untuk cek belakang, impact ketika membungkuk menggunakan pisau jenis motor dan juga pisau autoremator juga. Dan yang terakhir sekali ini adalah untuk shoulder bahu. Okey, dan yang terakhir sekali kita punya lutut lah. Jadi hari ni apa yang saya buat kepada tuan-tuan, korang bukan nak bertanding nak menang, tapi benda ni tak mustahil. Benda ni tak mustahil. Tetapi setuju tak dengan saya, R&D perlukan modal yang besar. Jadi kalau betul kita ke arah nak memudahkan pokok kecil, mudah menoreh, saya pun menyerulah rakan-rakan seperjuangan dan juga tuan-tuan untuk marilah kita sama kita ketengahkan produk ni. Kita sekarang dalam proses buka dengan UPM untuk grant. InsyaAllah kalau tak ada masalah dalam RM5,000. Tapi saya tak tahu untuk development adakah RM5,000 tu mencukupi. Sebab try and error akan berlaku cost dia. Tak ni tak jadi, motor ni tak jadi, kita kena ubah dan ubah dan ubah. Tapi objektif sebenar adalah kita nak menolak dah daripada 1972 sampai 2014 ni dan lebih kurang 42 tahun jenis pisau yang sama, kita nak menggunakan pisau yang lain. Jadi kita akan jadi antara pelopor. Dia punya objektif untuk pisau ni sebenarnya apa? Okey, objektif dia punya hasil ke? Okey. Dia punya sakit pinggang ke, sakit belakang, sakit bahu ke? Okey. Apa sebenarnya kita jadi? Yang sebenarnya pemotongan ataupun penerahan ini memang akan dilakukan oleh pokok kecil. Tetapi impak kepada pokok kecil tu tadi. Sebab tu saya cakap tadi, mula-mula pendekatan kita buat sekarang ni, zaman sekarang mouse pun dia ada buat ada alas supaya mengelakkan ekonomi. Ada sendi-sendi. Pernah saya dulu ketika belajar Sebab you punya end result ni, tengok semua pada kesihatan. Kesihatan. Kita fokus kepada kesihatan. Sebab zaman sekarang ni kita pun pension umur 60 tahun. Maknanya kesihatan tu lebih diutamakan. Apa yang kita cuba bawa kat sini bukan saja hasil, tetap kita memang fokus pada hasil, tetapi kesihatan juga kita utamakan. kesihatan dia. Okey. Dari segi hasil parameter dia tak ada. Kita tak lihat dari segi itu sebab apa? Memang bila menoreh bergantung pula pada rangsangan, bergantung pula pada masa menoreh, pembacaan dan sebagainya. Tetapi ini kita cerita tentang kesihatan. Duit apa? Sebenarnya kita bawa orang mesti tengok ini. Alhamdulillah. Mesti tengok. Amin. Ramai-ramai Sesuai kita doakan kalau produk ni kita dapat ketengahkan, saya rasa tak ada masalah dari segi intellectual property dan sebagainya, kita boleh berbincang lah. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan. Apa yang pernah dengan UPM ni communicate dengan cakap? Saya punya bos, bos saya boleh terang apa? Saya dan saya lah. Dia membuat satu projek masa saya belajar. Dia menciptakan satu alat untuk tapping. Yang alat saya bersama dia mencipta satu alat yang mudah makmur. Cuma segi mekanisme motor yang kita tak ada. Dia cari satu benda yang tak payah bergerak tangan, letak je kat situ, mesin je bergerak. Jangan tangan you bergerak. Suka je tak? Itulah beza LTM dengan kita buat. Itu terbaik.